Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Alhamdulillah. Pertama semuanya kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan ruang yang diberi kepada kita untuk sama-sama duduk dalam salah satu tamat-tamat syurga. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mendengar sedikit ceramah daripada Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar bin Ayub dipersilakan. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Zikir sikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar. La ilaha illallah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang belum niat i'tikaf boleh niat sekarang. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Siapa tahu tajuk ceramah hari ni kat tangan? Tak tahu. Siapa tahu tajuk ceramah Mak Tafiz tiga-tiga tak tahu? Siapa dia tahu belah ni? Tak ada. Ni. Oh, tak angkat tangan. Malu Malu Ustaz panggil mai depan ni. Malu yang seronok ni. Panggil hak tunduk tidur tu Ustaz nak panggil tadi. Hak tidur yang sembang Ustaz itu siap lah mai di depan jawab soalan. Para pelajar sekalian, lama dah tak ceramah kat pelajar, selalu dengan orang dewasa. Dulu Ustaz banyak ceramah kat pelajar macam tu lah. Dulu lah. Sekarang dah banyak di masjid. Tajuk hari ini Alamul Barzakh, ataupun orang Melayu kata alam kubur. Manusia akan hidup pada 5 alam. Yang pertama alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia ni, yang keempat alam barzakh, dan yang kelima terakhir akhirat. 5 alam ni tak sama. Lima alam ni tak sama. Sekarang kita duduk pada alam yang keberapa? Alam keberapa? 3. Siapa ingat waktu dia duduk di alam roh dulu? Ada orang ingat tak? Alam roh dulu. Jawapan dia tak ada siapa ingat, termasuk Ustaz. Alam roh ni waktu tu semua roh ada di situ. Lepas dah di alam roh, lepas dah. Semua roh yang Allah cipta di kalangan manusia ada di satu tempat, satu ketika dulu, berimpun. Start daripada roh Nabi Adam sampailah roh manusia yang paling akhir sekali, berimpun di satu tempat, nama dia alam roh. Di situ para pelajar sekalian, waktu tu Allah tengok roh manusia ni, dia ada cahaya dia. Ada yang sikit, ada yang macam tu, ada yang besar rumah, ada yang cahaya dia memenuhi langit bumi ni. Yang paling terang ketika itu adalah cahaya kepada roh satu orang manusia yang nama dia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih, Allah tengok terang, Allah pilih cahaya ataupun roh itu sebagai penghulu kepada semua rasul, kerana dia yang paling terang sekali. Kemudian Allah pilih untuk letakkan roh itu hidup akhir zaman. Akhir zaman maksudnya hidup pada semua Nabi dan Rasul. Dah selesai. Kemudian roh kita Allah pilih untuk hidup zaman hari ini.
Selesai. Habis alam yang nombor satu, tak ada siapa ingat. Kemudian alam yang kedua, alam rahim. Hak ni pun tak ada siapa ingat. Berapa hari dia duduk, dia makan apa yang dia tengok. Dan kemudian keluar daripada alam rahim, kita datang ke alam dunia. Para pelajar tengok sekarang ni, yang bersandar di tiang, yang sedang duduk, yang sakit perut, yang sakit mata sekarang ni. Ni alam dunia. Yang ambil duit kawan marin, yang ambil barang kawan tak abang. Ni alam dunia. Alam ni ada dosa, ada pahala. Para pelajar sekalian, kita tutup kipas bila nak keluar sekali, yang tu nama dia pahala. Kita ambil slipper kawan kita, duduk jauh sikit, kita ambil tak dekat, yang tu nama dia pahala. Kita tengok kawan kita, kita buat muka kat dia, dia kecil hati, hak tu nama dia dosa. Kita ngumpat guru kita, hak tu nama dia dosa. Kita balik asrama, buka ayat, baik ambil semayang, tutup tak rapat saja biar ayat keluar, leleh, itu nama dia dosa. Ni alam ni. Satu-satunya alam yang ada dosa pahala para pelajar sekalian, dunia saja. Alam roh tak ada dosa pahala, alam rahim tak ada dosa pahala, alam barzakh tak ada dosa pahala, akhirat tak ada dosa pahala. Ingat kan? Dan satu-satunya alam yang ada ibadat dan maksiat, ini dunia saja. Lepas ni kita akan pergi barzakh. Boleh jadi yang depan ustaz ni lagi sebulan dia akan melihat alam barzakh. Sepanjang ustaz hidup, ramai anak murid yang dulu ustaz ajak telah pun menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun tak tahu, ajar dia. Seorang murid di sekolah menengah Al-Islah dulu, sekarang ni, nama dia Maryam Adilah. Waktu ustaz ajak dia tingkatan 2, budak pandai. Tiap-tiap kali periksa nombor 3, 4, 3, 4. Islah kalau nombor 3 tu pandai lah. Sebab SPM lepas 11A, 10A kan. Jadi rupanya dia leukemia. Dia mungkin leukemia. Lepas ajak tingkatan 2, tingkatan 3, Allah ambil dia waktu umur lebih kurang 18. Kita hari ni ada 14, ada yang umur 16, ada umur 17. Kalau nyawa kita takat 18 saja, bermaksud setahun lagi je kita ni nak tengok tahfiz, nak tengok muka mak ayah, nak duduk dalam masjid, nak buat baik dengan kawan setahun. Kalau kita 18, pelajar tahfiz barakah waktu lepas punya asrama terbakar, berapa orang mati terbakar, berapa orang meninggal, tanpa tak tahu, tak ada beritahu langsung. Hampa tak balik, memang duduk asrama setahun sekali je balik. Macam tak tengok, tak tahu berita. Kok malu ya Allah. Kena berani, orang Islam kena berani nak perang kan. Di zaman nak perang. Ini masuk di zaman nak perang ni. Ni Ustaz tak cerita tajuk Imam Mahdi lagi. Sejam setengah. Tajuk Imam Mahdi baru best untuk muda ni. Para pelajar sekalian, budak tu yang meninggal seorang. Bakar. Dia tidur. Orang lain semua gerak habis dah. Mangkit. Duduk di luar. Lepas pun duduk tengok terbakar. Kira-kira tak cukup seorang. Duduk dalam tu. Masuk harui dah. Masuk dah meninggal. Umur berapa? Berapa siapa tahu umur? Meninggal tu umur apa? Kata tu. Tu dia.
Ikatan satu je Allah bagi kat dia. Maksudnya Allah bagi kat dia untuk dia hidup sampai umur 13 saja. Ni, awak berasa boleh hidup sampai umur 25, 30 lah. Duk berasa muda, ingat boleh hidup sampai umur 40, 45 lah. Belum tentu. Belum tentu. Tak. Dia Allah bagi umur 13. Di kalangan kita ni, ada yang meninggal awal ni. Ni, ada yang meninggal awal. Tak duduk dalam masjid hari ni. Bukan lama pun dia nak hidup. Pulun lah hafal Quran duk kali lepas. Lepas tu duk ambil barang orang lah. Sudahlah ambil makanan orang tak habang, ambil penyangkut tak habang, guna sabun orang tak habang. Awak ingat hidup lama lah. Ustaz duk 4 buah sekolah. Perangai budak saya tahu. Pulun hafal Quran boleh jadi tahun depan umur kita habis. Pulun hafal Quran boleh jadi 2 tahun lagi je Allah bagi. Ada tanda ke Ustaz? Boleh sedia. Oh, selalu orang kata nak mati ni dia ada tanda. Tanda apa? Kapal terbang meletup MH17. Dengar berita tak? Bila? Nak tengok lepas tahu tak? Bila MH17? Tahun lepas kan? Berapa orang duduk dalam tu? 200 lebih. 200 lebih. Berapa orang tahu kata mereka nak mati? Seorang pun tak tahu. Ada tanda ke tak ada tanda? Tak tanda apa. Tengok. 200 lebih tu ada satu keluarga, mak, ayah, anak 3 orang. Itulah keluarga besar mereka. Tak ada dah, hal lain tak ada dah. Mak, ayah, anak 3 orang. Semua keluarga duduk dalam kapal terbang tu. Kalau dia tahu, kita tawar kat dia, makcik dengan pakcik, saat lagi kapal terbang ni nak meletup, kami nak bagi ke pakcik 100 juta. Cik nak naik tak? 100 juta. Tak payah kerja dah. Pakcik nak naik tak? Dia tolak ke dia nak ambil duit tu? Dia tolak. 100 bilion kami bagi pakcik. 100 bilion pakcik naik kapal terbang ni, satgi nak meletup. Pakcik naik, dia duduk atas, akan ditembak satgi. Satu kapal terbang akan meletup, semua mati. Pakcik nak naik tak? 100 bilion kami nak bagi. Pakcik dengan makcik tu nak naik ke tak mau? Tak mau. Berharga tak nyawa? Berharga. 100 bilion pun orang tak mau kalau tahu satgi nak meletup. Sebab mati. Tahu ke tak mati? Tak tahu. Orang kalau kaya, pangkat ada, jawatan ada, orang kenal, kaya pula, mati tak? Mati. Siapa menteri yang mati baru ni? Nama apa? Menteri apa yang mati baru ni? Kau sukun. Hai, pelik apa ni? Berita mana ni? Dahsyat ni kan? Bagi berita sikit kat mereka mana ni? Kan ustaz-ustaz tak tahu. Dalam menteri apa? Kan hablah ni, menteri apa mati orang ni? Ha? Tak ada sini. Hei, nak nama Jamaluddin. Tan Sri Jamaluddin Jarjis, menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jawatan besar tak? Besar. Kaya tak? Kaya. Orang kenal tak? Kenal. Dia tahu tak dia nak mati? Tak tahu. Dia pun dalam jadual dia penuh sampai akhir tahun ni penuh. Nak lawat mana, nak rasi mana, nak pi mana, mesyuarat di mana. Allah Ta'ala kata mati. Allah Ta'ala kata mati. Ingatlah, umur kita singkat aja. Bila jadi Allah ambil bulan depan, Ustaz ulang nak ganti bulan depan. Boleh jadi Allah ambil tahun depan, boleh jadi Allah ambil 2 tahun lagi. Bila kita nak mati, barzakh ni, bila nak mati, selalunya kebanyakan orang dia mati atas
atas katil lah kebanyakan orang. Aksiden mati, naik kapal terbang meletup mati. Allah SWT Muhammad naik kapal karam terbakar mati. Yang tu ada tapi tak banyak. Tak banyak, bukannya hari-hari pun orang naik kapal terbang mati. Oh, meletup pula hari ni. Kemarin dulu situ, esok ni. Kebanyakan mati atas mati. Pakcik tahun lepas dia naik kereta. Naik kereta, kemudian aksiden. Dalam YouTube banyak. Kereta dia remuk, dia hidup dalam tu, tapi kereta dia terbakar. Banyak dalam YouTube. Orang ramai pi kat dia, tak boleh tolong. Sebab apa? Tersepit antara besi ni. Sepit-sepit, tak boleh keluar. Dia duduk hidup ni, boleh bercakap. Pom, meletup, kereta terbakar. Dia duduk suar tangan, orang nak tarik tak boleh. Maka mati dia dalam keadaan terbakar perlahan-lahan. Waktu dia keluar rumah tu, dia pun tak tahu dia nak mati. Dia tahu ke kata dia nak aksiden, kereta dia remuk, himpit badan dia dengan besi, terbakar, dia akan mati perlahan-lahan. Sambil orang keliling duduk tengok dia, tak boleh buat apa. Ramai orang duduk keliling kereta pakcik tu. Dalam YouTube nampak, dalam mesej Ustaz ada tu. Ustaz simpan, tunjuk kat budak-budak. Pelajar-pelajar Ustaz selalu tunjuk, Ustaz tengok. Tengok. Duduk lambai tangan ni, tak boleh keluar. Tak tangan duduk lambai. Duduk bakar, pelan-pelan duduk bakar. Baik. Kita tak tahu. Di taman gedung, Matang Gedung dekat Sungai Petani. Ada orang Sungai Petani. Matang Gedung. Keluar pada rumah, nak pergi jumpa kawan je. Naik RZ, laju lah. Budak-budak mana dia bawa 120, 14. Laju tu bila jatuh, bucu di jalan tu ada macam tinggi sikit tu. Leher dia kena tang tu. Atau keluar leher, kepala duduk tang lain, badan duduk tang lain. Nak keluar jumpa kawan je, tapi mati. Okey, kebanyakan orang mati atas katil lah. Banyaknya mati atas katil. Bila kita duduk atas katil ni, dekat-dekat nak mati, manusia dia jadi tak lalu makan. Betul tak? Tak lalu makan, tengok orang pun sembang pun tak apa mau dah. Pasal apa? Pasal dia berasa malaikat maut sangat hampir dengan dia. Malaikat maut. Nama malaikat maut ialah Malakul Maut. Allah sebut dalam Quran Malakul Maut. Ada 4 orang ketua di kalangan malaikat yang paling besar sekali. Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Orang Melayu panggil Israel. Yang tu nama yang dhaif. Nama yang sabit dengan nas yang sahih adalah Malakul Maut, seperti Allah memanggil namanya di dalam Al-Quran. Allah tak panggil Israel dalam Quran, Allah panggil Malakul Maut, malaikat maut. Yang paling ketua 4 orang ni, yang paling besar sekali. Bayangkan Israel ataupun Malakul Maut ni, dia akan mencabut semua nyawa. Siapa saja yang bernyawa, bila sampai masa dia akan cabut. Malaikat maut dia tahu tak nyawa tiap-tiap orang sebelum Allah suruh, dia tahu tak? Sebelum Allah suruh dia tahu tak? Tak tahu. Dia pun tak tahu tugas dia. Sebelum Allah suruh dia, nanti ni nyawa kita contohnya 30 tahun lagi, dia pun tak tahu. Sehinggalah Allah perintahkan dia, waktu tu baru dia tahu. Bila mak kita, ayah kita, tok kita, tok wan kita ke, duduk atas ni, waktu tu malaikat maut dia nak mai tarik roh keluar, tarik roh keluar daripada badan.
tarik roh keluar daripada badan. Berapa lama dah roh duduk dalam badan? Puluh-puluh tahun. Lama, puluh-puluh tahun. Jadi nak keluar susah. Sebab tu roh ni bila dia keluar sakit. Roh bila dia keluar sakit. Nabi ajak tak doa? Ajak. Apa dia? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah ketika kami menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut. Kena minta. Kena minta. Seorang sahabat nama dia Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Dia ni seorang sahabat yang di kalangan menteri dulu waktu duduk di Mekah. Dia orang cerdik, orang yang bijak, sahabat yang alim. Bila dia nazak, sahabat lain nak piduk tepi dia, nak dengar apa dia cakap pasal mati. Sebab dia seorang yang bijak, dia boleh hurai dalam keadaan dia nazak. Apa? Orang lain tak boleh cakap apa dah. Tapi disebabkan sahabat ini, dia ni hebat, cerdik, orang piduk. Maka kata Amr bin al-As, ketika aku sakit nak mati, jangan kalian benarkan orang yang berpakaian merah terang lalu lalang di tepi tubuh badanku, kerana aku khawatir bahawa roh aku yang akan keluar nanti gemetar dan takut melihat pakaian merah itu dan menyangka ia adalah api. Maksudnya Amr bin al-As nak beritahu kat kita, hak hidup ni, kita bila roh kita nak keluar, kita perlukan kepada ketenangan. Ingat, suasana dalam rumah mesti senyap sunyi. Jangan duk bising dengan bunyi televisyen, dengan bunyi lagu, dengan orang duk sembang riuh rendah, bunyi dengan yang tu mengganggu. Jadi rumah mesti dalam keadaan tenang. Lepas tu jangan duk bagi adik-beradik kita hak tak tutup aurat duk lalu lalang di tepi mak dengan ayah kita yang sedang nazak. Kita anak, kita mengaji, kita ada hak. Yang tak tutup aurat duk di luar. Adik-beradik ustaz, sewa homestay lain. Adik-beradik balik banyak kan? Okey, suruh kak kita apa ambil satu homestay lain, pergi duduk sana. Lepas nak karaoke ke, nak tengok TV ke, hak dalam bilik nak buka radio ke, mampu. Ni mak kita, ayah kita dalam rumah, biar tenang. Jangan duk riuh, nak masak lagi menjerit, nak beli berapa ekor ayam oi. Ramai balik. Dalam rumah, kita hak mengaji ni pastikan tenang. Lepas nak masak, pergi masak di homestay, nak tidur, nak riau ke apa, semua di sana. No? Kita sebagai anak, dalam rumah, kita baca Quran. Ajak kawan-kawan hak hafiz, pergi baca Quran. Duduk di keliling mak ayah kita, sentiasa membaca Quran. 3 hari mak kita sakit, ayah kita sakit, 3 hari itulah Quran sentiasa dibacakan. Ia membantu. Lepas tu Nabi kata, Iqra'u ala mautakum Yasin. Baca surah Yasin kepada si mati di kalangan kamu, orang yang mati di kalangan kamu. Baca. Sama ada dia mati ataupun sebelum. Ambil surah Yasin, baca, ataupun surah ayat-ayat lain. Dia membantu menenangkan roh itu apabila roh itu nak keluar dan melihat buat pertama kalinya wajah malakul maut alaihi salam. Bantu dah? Bantu. Sahabat pun bagi tahu, ketika Amr bin al-As radhiyallahu anhu betul-betul nazak, seorang sahabat piduk tepi dia. Sahabat ni kata, wahai Amr ataupun wahai Ibn al-As, lo ni rasa macam mana? Ni hak lo ni waktu malaikat maut nak dekat-dekat sangat ni, rasa macam mana? Kata Amr bin al-As, aku seperti seekor burung yang berada di dalam sebuah botol kaca. Di bawahnya api dan di atas botol itu ditutup rapat. Maka burung itu terbang ke bawah dan ke atas.
Bila turun bawah kena api, tak boleh nak keluar kerana ditutup. Nafas tak boleh. Macam itulah tersiksanya satu orang bila dia menghadapi sakratul maut. Kita ingat relax lah. Tak apa ustaz, kalau sakratul maut ni kalau orang soleh tak rasa kot. Para pelajar sekalian, mati ni yang tak rasa sakit satu je. Siapa tahu? Siapakah yang bila mati dia tak rasa sakit langsung? Satu je. Siapa? Siapa tahu? Cepat. Kat tangan. Ada hadiah apa tu? Siapa jawab betul, ambil hadiah depan. Siapa? Siapa jawab betul, siapa kicin ni? Kicin Mekah. Kau macam mana tau? Tak boleh dah. Okey kan. Apa jawab betul saya begini. Mana? Jawapan. Siapa dia? Pandai main ambil kecil. Saya nak buka. Tak boleh pula dah. Saya yang tak ambil. Dia tak mau pergi kat atas. Orang mati syahid saja yang tak rasa mati, yang tak rasa mati pula. Yang tak rasa sakit. Apa? Berapa orang berani mati syahid? Dulu saya belajar di Syria. Syria dah ni perang. Maka ramai yang ambil lagi. Ramai kawan-kawan ustaz senapang perang. Tapi bukan IS lah, Mujahidin, Jabhatun Nasr dan sebagainya. Hanya orang yang mati syahid tak rasa langsung, sedap-sedap duduk di alam barzakh. Saya kita cerita alam barzakh ni macam mana. Orang mati syahid, ruh dia dengan sebebas-bebasnya boleh masuk syurga dengan rupa bentuk seekor burung hijau. Ingat ada hadis dulu ngaji kata dua, nama apa atau Zikri kan? Orang mati syahid, dia dengan sebebasnya roh dia keluar masuk jadi burung hijau, ronda dalam syurga. Dia ronda awal lagi, tapi tak boleh jadi orang lah, tak boleh lah makan bidadari orang, tak ada lagi lah. Hebat mati syahid. Mati syahid ni susah sebab apa? Susah sebab kita pergi mati syahid ni mati, habis tinggal ni, tinggal semua. PS2 tinggal, Clash of Titan tinggal, apa tu ni semualah tinggal. Yang hampa duk main sampai 4-5 jam tu, sampai tak mengulang Quran. Kalau mak panggil pun marah ke mak apa semua tu. Kemudian tak habis dah ceramah ni, sampai ke 1 lah. Tak mau angguk, abang Ustaz tak mau angguk, siapa tak mau angguk lah. Kemudian bila orang tanya Amr bin As, disebut sakit mati begitu. Seekor burung duduk di dalam satu balang kaca, bawah balang tu api, atas tutup. Nyawa pun tak boleh, keluar pun tak boleh. Bila duduk bawah terbakar. Nabi sakit tak mati? Ada soalan. Rasulullah, manusia yang paling hebat, sakit tak mati? Oh, pandai. Nabi sakit mati. Sehingga diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah, aku kalau tengok orang lain mati, Aisyah kata, dalam keadaan yang biasa, aku tak cemburu kerana aku pernah melihat Nabi wafat di pangkuanku dalam keadaan Nabi rasa sakratul maut. Berapa kali Nabi jaga. Bila jaga ambil ayak, sapu seluruh badan. Sagi pitam balik, sagi Nabi jaga balik, ambil ayak, sapu seluruh badan. Nabi kata apa? Nabi kata ala inna lil mauti la sakarat. Nabi kata Allahu Akbar, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat, sakitan. Kita sebab itulah rajin-rajinlah mohon kepada Allah
supaya Allah ringankan rasa sakit waktu nak mati. Lagi jahat satu orang manusia, lagi sakit cara dia nak mati. Ingat kaedah. Lagi banyak orang hak kita ambil, lagi sakit kita nak mati. Dosa dengan Allah boleh minta ampun dengan Allah malam-malam. Kita tak perlu masjid di rumah kita, dalam tahfiz, di surau tahfiz, dalam bilik kita bangun bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan. Tapi kalau dosa dengan orang, dia ni duk ambil duit orang ni. Dia tak berasa apa, dia ambil RM2, dia ambil RM5. Suka-suka dia duk ambil duit orang. Sampai duk jadi biasa ambil duit orang. Lagi sakit nak mati. Kamu tengok orang Cina ataupun orang Siam ke, bila mati, anak-anak dia akan tinggal dalam bilik. Pasal apa? Pasal sakit tangan dia ni, tangan dia nak kelepiang, kaki pun semua ni. Tu dia. Kita duk tengok tok kita mati, pelan je. Sakit tapi tak ada nak kelepiang pun, meninggal. Tak dia tarik nafas. Lepas habis. Antara tu je alhamdulillah. Tapi sakit. Sebab tu mengasari mayat waktu mandi hukum dia haram. Pasal apa? Pasal dia duk sakit lagi tadi ni, mati. Jangan main-main. Apabila satu orang itu nazak, maka malaikat maut akan turun. Malaikat ni tempat tinggal mereka adalah langit kebanyakannya. Majoriti semua duduk di langit. Langit pertama sampai langit 7 semua penuh dengan malaikat. Ramai. Terlampau ramai. Teringin ke tengok malaikat? Tak payahlah. Nanti. Kemudian, bukan saya nak tunjuk, saya pun tak pernah tengok. Ustaz tak pernah tengok. Kemudian, bila satu orang Allah dah tetapkan, contohnya 17 April 8.35 malam, nyawa dia habis. 17 April 8.35 malam, nyawa dia habis. Malaikat maut akan turun. Dia kaki dia. Bersama dengan malaikat maut, satu daripada dua pasukan, sama ada malaikat rahmat ataupun azab. Salah satu apabila roh itu roh yang baik, maksudnya amalan baiknya jauh lebih banyak daripada dosa dia. Dosa dia sikit lah. Amalan baik dia banyak, dia orang baik. Malaikat maut, kata Nabi SAW, akan turun dengan wajah yang berseri-seri. Jangan takut. Sebab itulah hadis ni orang jarang cerita yang ni. Bahawasanya malaikat maut ni, kalau roh itu baik, dia akan turun dengan rupa yang putih berseri-seri. Bengis tak? Tak bengis langsung. Dia turun dengan rupa yang berseri-seri. Nabi kata ka'annah wujuhahumus syamsu, seakan-akan wajah-wajah mereka itu ada sinaran matahari. Pasal apa Nabi sebut ramai? Pasal malaikat maut dia akan main dengan sekumpulan malaikat rahmat atau sekumpulan malaikat azab. Tak tahu hak mana. Kumpulan mana tak tahu. Kalau roh tu baik, malaikat maut turun dengan rupa yang berseri-seri, dan di belakang dia penuh dengan malaikat apa? Rahmat. Ketika dia menghampiri kita, tengok ni semua orang tengok ni, semua orang termasuk saya yang bercakap, kita akan menyaksikan perjalanan ke alam yang keempat, yang jauh lebih mencabar daripada alam ketiga ini. Kata para ulama, satu hari di alam barzakh membuatkan manusia lupa perjalanan hidup di dunia 60 tahun lamanya. Lupa tu pun. Pasal apa? Disebabkan ngeri dan dahsyatnya kehidupan di alam barzakh bagi orang-orang yang teruk amal ibadatnya. Bila dia turun, malaikat maut saja yang akan duduk dekat dengan kepala kita, sebab roh akan keluar kot kepala. Ingat, dia tarik daripada ujung kaki naik sampai sini, roh ni duduk keluar.
Kita rasa waktu tu, kita akan rasa waktu dia nak keluar tu sakit lah. Waktu roh tu dia tinggal hujung tapak kaki ni, daripada hujung tapak kaki tu dia keluar pelan-pelan. Ni macam ni lah. Ayak ni kita kata roh. Bila kita tuang dia keluar sikit-sikit. Macam tu roh keluar sikit sampai habis. Tu yang sama itu. Seolah-olah disiat-siat dengan 1000 bilah pedang. Itu kan hadis. Yang tu athar. Athar ni orang-orang soleh cerita. Orang soleh cerita. Dulu banyak, kalau Imam Syafi'i wafat, sagi anak murid dia nampak dalam mimpi. Akan mereka akan tanya, wahai Imam, apa yang kamu tengok di alam sana? Imam akan cerita, alhamdulillah aku disambut dengan baik sekian. Banyak ada cerita tu, banyak dalam kitab akidah kita sendiri banyak cerita tu. Ada sanad yang baik, ada kedudukan sanad yang baik. Ramai imam-imam yang wafat, Imam Ahmad, apa semua orang nampak dalam mimpi dan tanya mereka. Apa kan? Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keluar. Bila dia keluar tu, tarik malaikat maut main dengan rupa yang berseri. Ruh pun mula keluar. Sampai kita rasa dia keluar sampai ke lutut kita. Ruh keluar di paha, tu sakit ni. Naik ke pusat. Keluar pelan ni. Lepas tu dia naik ke sini. Apabila roh sampai di sini, dia panggil sini kan? Dia panggil, Nabi kata ketika roh sampai di situ dia panggil ghargharah. Ghargharah. Ketika itu orang itu akan melihat alam seterusnya. Semua sekali dia tengok. Pom buka tu, dia tengok semua. Dia nampak malaikat maut, dia nampak pasukan yang di belakang dia, semua dia tengok. Ini. Waktu roh sampai di ghargharah, ketika itu Allah tutup pintu taubat selama-lamanya. Sebab itu, kalau kamu ingat dalam Quran, Allah cerita bahawa Fir'aun pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun mana Ustaz? Fir'aun Nabi Musa lah. Waktu dia ligan Nabi Musa selamat dengan umat dia. Laut kembali bercantum. Laut, para pelajar sekalian, laut cantum balik. Bam! Lepas cantum tu, dia main dengan rombak dengan apa, tak dia berenang dah. Waktu tu malaikat maut ambil nyawa Fir'aun. Bila ambil nyawa dia, sampai kat sini, Fir'aun nampak sudah alam yang di sana. Waktu tu dia tahu apa yang Musa AS bagi tahu selama ni betul. Waktu tu dia kata amantu. Sambung tak? Amantu billadhi amanat bihi. Betul tak? Kan saya baca salah. Amantu billadhi amanat bihi Banu Israel. Tu kataan dia tu, kataan Fir'aun. Dia kata apa? Dia kata aku beriman dengan Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel. Pasal apa Fir'aun bertaubat dan Allah tak terima? Jawapan dia bertaubat ketika nyawa dia sampai di halqum, ghargharah. Nampak kan? Bila nyawa kita sampai di sini nanti, bila kita mati, kita nampak semua benda. Habis nampak dah alam tu. Lah ni alam tu ada sekarang ni. Alam tu ada, tapi kita tak nampak. InsyaAllah para malaikat penuh dalam majlis ni. InsyaAllah para malaikat penuh dalam majlis ni. Bertindan-tindan sampai ke langit. Kan majlis ilmu. Waktu Allah buka, kita akan nampak. Ni waktu nyawa sampai di sini. Waktu tu kita nampak. Ketika mana kita nampak malaikat maut dalam rupa paras yang baik, wajahnya bercahaya bersama dengan pasukan malaikat rahmat, ketahuilah bahawasanya mati kita ketika itu adalah husnul khatimah. Alhamdulillah. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata mati ni, alam barzakh ini, kata Sayyidina Uthman, siapa selamat dengan elok, maka eloklah kehidupan dia selepas kematian. Dan siapa yang mati dengan cara yang tak elok, dengan su'ul khatimah, maka susah dan tersiksalah dia
sejak daripada nyawa dia dicabut sampai habis. Sampai habis dia akan susah. Sampai habis tu sampai mana? Sampai duduk di alam barzakh, kena siksa, kemudian bangkit pula di mahsyar, berdiri di mahsyar, lepas mahsyar lalu atas titian sirat yang panjang pula, semua dia tersiksa, akhirnya masuk neraka sampai habis. Poin dia tang mana? Tang mati. Siapa elok mati dia, maka barzakh dia elok, mahsyar dia tenang, sirat dia laju, kemudian dia sampai ke syurga. Tu tak cerita mahsyar lagi para pelajar sekalian, cerita tentang mahsyar 2 jam. Balik buka YouTube, tulis mahsyar, ceramah tentang mahsyar. Banyak dalam YouTube, no. Dengar, cuba dengar apa yang Nabi cerita, apa yang Allah cerita dalam Quran. Kemudian bila kita dah nampak malaikat maut, nyawa kita pun dah diambil, kita pun tengok alhamdulillah malaikat maut datang dalam keadaan rupa yang berseri. Dia pun ambil nyawa kita. Waktu tu kita nampak tak orang dalam rumah? Nampak. Kalau waktu tu roh kita diambil dalam bilik, semua orang dalam bilik kita akan tengok daripada alam ni, alam lain. Kita tengok ayah kita, adik kita, mak kita, kita nampak siapa yang teriak, siapa yang apa. Waktu tu nampak. Kemudian malaikat maut mengkafankan kita dengan kafan syurga. Ni saya sebut ni hadis sahih. Panjang hadis ni. Malaikat maut bawa kafan syurga dan wangi-wangian syurga. Kafankan kita, bukan tubuh badan kita, ruh. Kafan kita, bagi pakai dan buah wangi-wangian. Wangi-wangian itu dicium oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Begitulah azab kubur didengari jeritan penghuni kubur yang sedang disiksa oleh seluruh alam kecuali jin dan manusia saja tak dengar. Binatang bila lalu dia dengar, dia tengok apa dengan main-main. Balut, lepas tu buat naik. Malaikat maut bawa roh kita waktu tu pergi mana? Ini perjalanan roh kita. Ramai orang tak tahu hadis ini. Jarang dibahaskan. Roh kita dibawa, diiring oleh malaikat rahmat semua. Ada satu roh dalam dunia ni, 2 pasukan mai kat dia. Malaikat rahmat mai, malaikat azab mai. Nabi pernah cerita benda tu. Ceritanya begini, ringkas minit je saya cerita sebab apa pernah dengar dah. Laki-laki ni orang jahat. Jahat dia bukan dia curi barang orang, bukannya dia buat apa, dia bunuh orang. Dia bunuh sampai 99 orang. Dengar kan? Bila dia bunuh 99 orang, dia rasa macam nak taubat. Dia pergi jumpa satu orang, dia pergi kampung tu, dia kata di sini ada orang yang alim tak? Orang kampung tu pergi tunjuk abid, bukan orang alim. Dia pergi tunjuk orang hak banyak ibadat ni. Tapi orang tu tak ngaji, dia jenis banyak ibadat je, duduk selawat je. Selawat, zikir, semayang, ngaji tak. Orang baik, dia orang baik, tapi dia ilmu ni tak berada. Orang tunjuk kat dia, orang kata tu dalam masjid tu ada seorang. Dia pun pergi. Dia pergi kat orang tu, dia kata aku bunuh 99 orang, banyak dosa dah. Boleh ke kalau aku taubat? Pakcik tak sah, dia tak ngaji. Dia kata 99 orang ramai, macam mana Allah nak terima taubat hang? Dia kata tak boleh. Bila tak boleh, laki-laki ni buat keluar pisau dia rodok pakcik ni, dia bunuh pakcik tu. Cukup 100 orang dia bunuh. Pasal pakcik tu kata tak boleh taubat. Kemudian dia pergi kampung lain, dia tanya ada orang alim kot ni. Orang kampung tu tunjuk orang yang betul. Lepas tunjuk satu orang yang alim, ada ilmu dan banyak ibadat. Dia macam tu. Alim saja kalau tak buat ibadat tak boleh pakai juga. Kalau soleh saja tak ada ilmu pun tak boleh pakai juga, sebab syaitan senang tipu dia.
Faham tak? Setan senang tipu dia. Jadi alim dan banyak ibadat, itu perlu. Maka dia pun pergi jumpa, dia kata, tuan, saya ni bunuh ramai orang dah, 100 orang, bolehkah saya taubat? Ulama, tuan guru tadi tengok dia, tuan guru tu kata tak ada benda yang boleh menghalang kamu dengan taubat Allah Azza wa Jalla. Tuan guru tu tanya, hang duduk mana? Dia sebut satu tempat. Tuan guru tu kata tempat tu ramai orang jahat. Dalam taman tu banyak orang bukan Islam. Dalam taman tu banyak orang duk tikar 6 ekor. Orang taman tu tak pergi mayang Jumaat. Cerita ni, hadis ni. Tok guru tu suruh dia keluar daripada taman tu ataupun kampung tu, pi kampung yang baik. Tok guru tu kata pi kampung ni. Kampung tu banyak mak tahfiz, banyak kuliah-kuliah banyak di masjid. Orang kampung pun bagus-bagus. Tok guru tu kata. Dia pun balik rumah, keluar daripada kampung dia, nak pi kampung yang bagus tadi. Dalam perjalanan sampai ajal dia, malaikat maut ambil nyawa dia. Bila malaikat maut ambil nyawa dia, tengok-tengok 2 pasukan mai, rahmat mai, malaikat azab mai, ramai. Berhimpun 2 pasukan. Malaikat maut kata, ni siapa nak ambil? Nyawa duduk di tangan malaikat maut ni, roh ni dah ambil dah. Ni siapa nak sambut ni? Kumpulan malaikat rahmat kata, kami. Sebab dia ni tak pernah, sebab dia ni dalam perjalanan membersihkan dirinya, membawa dirinya yang betul-betul ikhlas. Malaikat azab kata, dak, kami kena ambil roh dia, sebab dia tak pernah buat baik sedikit pun. Allah hantar satu malaikat lain turun daripada langit. Malaikat tu pun turun, dia berupa jadi orang. Kau percaya tak ni? Yang ni dalam kitab Tauhid lah. Dalam kitab Tauhid dia akan cerita bahawa semua malaikat apabila diarahkan oleh Allah untuk buat kerja, turun ke muka bumi ni, mereka akan berupa dengan rupa bentuk manusia, bukan binatang. Kalau jin, datang. Jin datang pun boleh, orang pun dia boleh berupa. Kalau malaikat, dia turun untuk buat arahan Allah, tugas yang Allah bagi, dia akan rupa dengan rupa bentuk orang yang soleh dan tampan, laki-laki, bukan perempuan. Semua malaikat yang berupa dengan laki-laki. Jadi Allah hantar mai seorang malaikat, dia pun turun mai dengan rupa seorang lelaki, dia mai kat kumpulan malaikat ni. Dia duduk depan malaikat maut dan dua pasukan tadi. Dia kata Allah Ta'ala bagi tahu bahawasanya ukur tempat laki-laki hak mati tak sah dengan tempat jahat yang dia tinggal dan tempat baik yang dia nak pi, hak mana yang dekat. Itu penyelesaian dia. Mereka pun kalut ukur. Malaikat-malaikat ni pun kalut ukur. Akhirnya kata Rasulullah, hadis ni ada dalam Riyadhus Salihin. Nabi cerita dalam Riyadhus Salihin. Nabi cerita dalam Riyadhus Salihin pula. Imam Nawawi tak dalam Riyadhus Salihin hadis tu. Akhirnya malaikat-malaikat ni pun hukum. Kata Rasulullah, mereka mendapati tempat dia mati itu lebih dekat dengan tempat yang dia nak, tempat baik yang dia nak pi sejengkai saja. Shibran, jengkai. Maksudnya setapak kan. Apabila malaikat-malaikat tu hukum tempat mati orang tak sat dekat dengan tempat baik yang dia nak pi hanya sejengkal saja, maka roh dia diputuskan untuk diambil oleh pasukan malaikat. Jadi kita ni, ending kita tu yang penting. Cara mati kita. Nak mati macam mana? Wallahu a'lam. Nabi kata kalau mati dalam keadaan minum arak, siapa mati minum arak, maka dia bangkit esok daripada kubur nanti di padang mahsyar. Dia bangkit dalam keadaan yang mabuk, botol arak masih disenteng di bahunya, berjalan ke mahsyar dalam keadaan terbuyung hayang ke kanan dan ke kiri. Siapa yang mati dalam keadaan mati syahid, dia bangkit di padang mahsyar dalam keadaan darah masih segar mengalir daripada tubuh badannya, mengeluarkan wangi-wangian. Nabi kata siapa yang mati ketika mana dia mengerjakan haji ataupun umrah, duk ihram ni mati, maka dia bangkit di padang mahsyar dalam keadaan, Nabi sebut dalam keadaan dia menyebut labbaik Allahumma labbaik. Dan siapa yang mati waktu dia duduk tengah mengaji, ni duduk mengaji Quran ni, hampa ni, duduk menghafal Quran,
dalam tempoh duk mengapai tu mati, maka dia bangkit di padang mahsyar dalam keadaan mulut dia melaungkan ayat-ayat Al-Quran. Semua orang tengok. Oh, dia punya mulia. Orang kat tengok dia duk long ayat Al-Quran, dia duk baca. Semua orang tengok dia duk baca ayat Al-Quran. Bangkit di mahsyar. Mulia dia, mulia. Malaikat rahmat sambung balik atas saat ni. Malaikat rahmat pun ambil nyawa dia. 12.30 kita berhenti. 12.30 kita berhenti. Habis sikit 20 minit. Ambil nyawa dia, bawa pergi naik atas. Kita nampak tak rumah yang kita tinggalkan? Nampak. Bahkan ketika malaikat maut nak keluar roh kita tu, kita nampak semua yang duduk dalam rumah tu. Kita tengok, kita pun naik. Naik mana? Tahan langit. Dibawa. Yang tu kali pertama akan naik. Banyak benda baru kita nak tengok, dan semua benda-benda baru ni membuatkan mulut kita terkunci kaku, diam 1000 bahasa. Kita kalau tengok ikan paus lah depan kita no, duduk atas kapal nampak ikan paus besar pada kapal ni, nak kata apa? Tengah-tengah diam. Macam itulah bila orang mati ni, para pelajar sekalian, dia nampak benda-benda pelik ni, mulut dia terkunci 1000 bahasa, tak boleh cakap apa. Ni nak bawa naik langit. Maka malaikat maut pun bawa bersama dengan ni kalau ruh baik naik atas sampai di langit pertama, pintu tertutup. Dulu kala pintu langit dibuka 1 sampai 7. Lepas Nabi lahir, pintu langit semua ditutup. Kenapa? Sebab jin-jin yang boleh menembusi langit, mereka duk pergi ambil berita, mereka duk pergi dengar daripada jauh malaikat-malaikat sedang bertukar maklumat. Bila mereka dengar malaikat-malaikat duk tukar maklumat ni, mereka pun turun pergi ke bawah, jumpa mereka punya nangoi-nangoi yang duk di bawah ni, bomo-bomo ni, mereka pun cerita kat bomo ni, esok nak hujan kat sini. Esok anak kawan ni nak jatuh parit, patah kaki, tang ni. Dia beritahu dia siap ni kat bomo-bomo yang karut ni. Barak. Maka dengan sebab itu, selepas Nabi lahir, Allah tak mau dah berita-berita ni dibocorkan. Ditutup semua pintu langit 1 sampai 7. Ada sejenis jin, tak payahlah, panjang cerita. Dia boleh pergi sampai ke langit. Jin-jin tu masih hidup sampai hari ni. Kuat dah, Afarit. Kemudian bila naik, malaikat yang jaga pintu langit pertama, tak ada siapa boleh masuk. Malaikat yang turun ke bumi nak naik pun kena bagi tahu dulu siapa dia. Maka malaikat yang jaga tu tanya, siapa? Malakul maut. Dengan kamu siapa? Bawa ruh untuk dibawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Lalu dibuka pintu langit pertama. Buka pintu langit. Waktu tu keajaiban kita akan tengok. Semua orang akan tengok. Lalu dibuka pintu langit yang pertama. Tak tahulah berapa luas pintu langit. Kita pun lalu pintu langit. Lalu langit pertama, ada makhluk di situ. Bahkan di langit pertama ada Nabi Adam AS. Apa jangan bayang langit ni maksudnya semua putih, jadi macam awan, semua duduk atas awan, jadi lembut, pakat main. Bukan alam macam tu. Yang tu Alice Wonderland ni kan, hak tu Atromen, Tobang pi. Alam langit pertama itu adalah sebuah alam yang luas, lebih luas daripada bumi ni jutaan bahkan bilion kali ganda. Banyaklah keajaiban alam ni para pelajar sekalian. Tembus langit pertama, pergi langit kedua, tutup. Malaikat maut minta izin nak bawa roh naik atas, baru buka. Lepas tu tutup balik. Macam itulah sampailah langit ketujuh, kita akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak tengok Allah. Allah Ta'ala akan puji roh yang baik. Wahai roh yang baik, kamu telah melaksanakan semua apa yang aku suruh. Allah puji apa semua. Lepas tu Allah Ta'ala kata kembalilah ke barzakh. Nak pergi barzakh. Barzakh ni tang mana? Wallahu a'lam. Tak tahu. Jadi Tuhan pun suruh dia kembali, maka roh dia pun kembali. Okey, atas muka bumi kita, badan kita ada di rumah kita. Orang angkat dah, orang nak angkat, duk mandi, orang duk kafan, orang pakat main tengok baca Quran apa semua. Macam tu kan. Apa pun kafan apa semua, buat pergi ke masjid semayang. Tak ni lah.
Hak duduk di guang ni yang tadi lah. No? Waktu tu kita duduk depan pada Tok Imam ni. Tok Imam pun duduk belakang kita. Sembahyangkan kita, angkat jenazah kita. Kita duduk tengok ni. Kita duduk tengok siapa angkat jenazah. Anak kita duk WhatsApp daripada jauh ke. Berlambak sama hari ni. Anak duk kadut. Tak ni. Pak dia orang lain angkat. Punya malang ayah ni. Anak jantan 4 orang, 3 orang duk minum. Seorang yang main angkat. Kita duk tengok. Waktu tu baru kita tahu siapa ahli keluarga kita yang betul-betul sayang kat kita. Hari kematian kita. Pada hari kematian kita lah kita akan tahu siapa yang betul-betul sayang kat kita selama ni dan siapa yang selama ni berpura-pura saja. Kita tengok dia angkat, masuk. Orang dah korek kubur, siap dah. Kalau ada kematian, pi tengok, ikut bila orang angkat jenazah tu, ikut pi sampai ke kubur, tengok kubur tempat kita nak duduk. Kaya macam mana pun kita, jam kita RM40,000 waktu hidup, kita menteri, jam kita mahal. Orang buh tak jam kat kita waktu kita mati? Tak buh. Orang buh tak RM10 kat kita waktu kita mati? Sekupang pun orang tak buh. Tengok. Benda apa kita bawa pergi masuk dalam kubur? Kita bawa keranda papan hak RM50 tu dengan kain hak balut tubuh badan kita RM20, hak tu je kita bawa pergi. Ayak sebotol pun orang tak bubuh, duit RM1 pun orang tak bubuh. Apa yang kita nak bawa sebenarnya pergi ke alam sana? Jawapannya amal ibadat dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila ruh kita masuk di bawah sana, orang pun apa nama ni, kambuh, tanah apa semua ni, kita duduk dengar apa bunyi. Lepas tu gelap. Gelap. Waktu gelap itu orang baca talqin apa semua kan, habis. Bila habis talqin, orang balik ke orang tunggu sampai seminggu? Orang balik lah. Ada hangpa tengok, dia sayang kat ayah dia tunggu seminggu kat kubur tu. Murung Ada satu orang makcik, suami dia meninggal, dia punya sayang kat suami dia tunggu 3 hari kat kubur tu. Ada. Habis orang baca talqin, kat tangan doa, semua orang balik, ahli keluarga akan tunggu saat. Berapa lama? Sejam. Paling lama sejam. Pakat teriak, baca sikit apa semua. Lepas tu orang balik dah, orang balik. Siapa nak duduk kat kubur tu? Orang balik. Ayah kita balik, mak kita balik, anak-anak kita balik, abang kita balik, adik kita balik, semua balik. Kita dengan siapa? Hanya kita dengan amalan kita saja. Siapa ada Quran dia cukup untung punya. Siapa ada Quran, tak ada manusia yang lebih ustaz dengki dalam hidup ini melainkan orang yang menghafal Quran dan ingat kesemuanya. 30 juzuk tu. Bila semua orang balik, kata Rasulullah, Nabi sebutlah hadis, kamu akan mendengar bunyi hentakan selipar orang yang paling akhir yang keluar daripada tanah perkuburan tu. Kan bila orang pakat bangkit orang jalan, Nabi kata apa dengar? Hak jalan tu kamu akan dengar. Yang tu je kamu akan dengar. Semua buat keluar, bayu keluar, lepas tu orang paling last keluar. Tam, dia berjalan ke selipar dia, waktu tu kita masuk alam barzakh. Waktu tu kita masuk alam barzakh. Mai satu orang manusia. Kalau ahlul Quran yang hafal Quran dan ingat, Quran dia akan mai dengan rupa bentuk satu orang manusia yang indah rupa parasnya. Orang soleh, amalan-amalan soleh dia akan mai dalam rupa bentuk satu orang manusia duduk di tepi dia. Kita pun tanya siapa Nah lah kita duduk takut ni.
dengan sakit, dengan takut, masuk alam yang baru. Alam barzakh ni jauh lebih luas daripada dunia ni. Nanti pakat tengoklah. Kita pun tanya, kamu siapa? Dia kata, aku adalah amalan baikmu. Dia kata, saat lagi malaikat mungkar dan nakir nak sampai dah ni. Ni dengan mata biru, malaikat mungkar dan nakir. Azraqan, Nabi kata, ainahu azraqan, kedua-dua matanya biru. Amalan baik kita, Quran kita beritahu saat lagi malaikat mungkar dan nakir dia pun turun lagi. Sagi. Bila dia turun, jangan takut. Kerana dia hanya akan tanya soalan. Siapa yang boleh jawab soalan tu selamat. Soalan yang dia akan tanya saat lagi, siapa Tuhan kamu? Kamu jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Amalan kita, Quran kita duduk di sebelah, duduk support kita. Lepas tu malaikat pun turun, dua orang, mungkar dan nakir turun. Dia bangkitkan kita. Roh dikembalikan ke jasad pada ketika tu. Tapi kalau kita korek kubur, memang nampak terlentang. Di alam sana, roh dikembalikan ke jasad, kita bangkit, duduk macam tu. Daripada lentang jasad, kita akan bangkit dulu. Malaikat pun tanya, Man Rabbuka? Kalau kita roh yang baik, dia tanya elok aja, siapa Tuhan kamu? Maka roh yang baik itu boleh jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Dia nak jawab guna ilmu hak dia ada ke guna amalan hak dulu? Guna ilmu maklumat dia ke guna amalan dia, amalan soleh dia? Amalan soleh dia, bukan ilmu dia. Maksudnya kalau orang hak mati tu ulama, tapi ulama jahat. Ulama jahat. Ulama yang membebankan rakyat, ulama yang pandai-pandai faham, ulama jahat. Dia ada ilmu banyak, tapi dia ulama jahat. Maka kalau dia mati, ilmu dia banyak, tapi dia tak ada jawab. Sebab amalan dia tak ada. So yang nak boleh tolong kita jawab ni, amalan kita, bukan ilmu kita. Ditanya, berapa hari akan ditanya? Ulama khilaf. Ada ulama sebut sehari, ada ulama sebut macam itulah. Selepas habis disoal selama sehari atau 7 atau 30 hari, malaikat mungkar dan nakir akan tinggalkan kita. Habis, selesai. Kita pun boleh dah berjalan-jalan di alam barzakh. Habis, selesai. Duduk alam barzakh. Ustaz boleh jumpa ada orang lain? Lah, semua boleh jumpa. Bahkan bila kita dah habis selesai dengan mungkar nakir tu, roh-roh lain hak orang kampung kita ni pakat mai. Macam mana mak apa semua? Oh, okey, sihat. Ni anak aku macam mana? Anak hang dia tu tengok habis Quran dah. Satu lagi hak orang kampung lain mai ngajak kita hak baru masuk ni apa? Bini aku macam mana nikah lain? Nikah 3 kali dah. Dia contohlah, no? Dia tanya, depa mai tanya. Kemudian, bila roh-roh lama tanya, depa tanya kata, ni apa Haji Mae mati. Hak roh lama tanya. Ni contoh. Roh hak baru ni jawab apa? Meninggal lama dah. Roh-roh lama tak sat jawab, kami tak nampak pun dia. Maka jawab para ulama di kalangan roh, tengok ulama ni peranan dia sampai dalam syurga. Dalam alam barzakh depa berperanan, di mahsyar mereka berperanan, dalam syurga juga mereka berperanan. Ada banyak cerita peranan para ulama sampai dalam syurga. Roh di kalangan ulama jawab apa? Sesungguhnya roh jimain itu adalah roh yang tak baik, maka dia ditempatkan di barzakh yang lain. Barzakh juga tapi negeri lain. Negeri roh-roh jahat. Berjumpa dah? Tak berjumpa. Sebab tu kalau kita mati, kita tengok, kalau kita mati kita tengok roh anak kita tak ada apa semua, maka ketahuilah roh anak kita duduk di sana. Alam barzakh juga tapi negeri lain. Roh baik dan roh jahat dipisahkan di alam barzakh. Roh baik hanya berjumpa sama-sama mereka, roh jahat hanya berjumpa sama-sama mereka saja. Alangkah bahagianya para pelajar sekalian, bila kita mati, nampak mak kita, jumpa ayah kita, jumpa abang kita, jumpa adik kita, semua pakai duduk sekali, duduk senang. Alhamdulillah, keluarga bahagia.
Alhamdulillah lah, dulu mak ayah selalu peringat kami semayang, jaga aurat, suruh kami bangun malam, hafal Quran. Lah duduk di alam barzakh kita semua satu keluarga boleh duduk sekali. Senang kan? Habis, yang tu kalau ruh baik. Lagi 5 minit. Lagi 5 minit. Saya nak cerita ruh jahat pula. Ruh jahat, orang yang mati dalam su'ul khatimah, malaikat maut turun dengan rupa paras yang sangat bengis. Turun bengis lah. Dia bawa kain kafan daripada neraka, dan dia bawa bau busuk daripada neraka. Bau busuk ni dibau oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Tak sat roh baik, bila dia naik langit pertama, semua malaikat bau syurga. Malaikat kata, roh siapa ni? Bagusnya, wanginya. Maka malaikat rahmat yang iring kita tu akan jawab, ni roh dia ni, sebut nama kita, nama ayah kita. Tak ubah nama hak tu lah. Sebab tu mak ayah kalau nak buh nama elok-elok, nak guna sampai dalam syurga. Duk buh zigzag lah apa ni, Tiara Mercedes lah, nama baru ni nak guna sampai dalam syurga. Nama ni buh nama elok. Pesan kat mak ayah hampa, dapat adik buh nama elok, mak nak buh nama pelik-pelik, jangan. Bila malaikat maut main dengan rupa paras yang bengis, memang lari lah. Dia turun je, roh dalam badan orang tu lari ni, pop masuk dalam badan. Malaikat maut pegang, dia rentak. Rentap itu kata para ulama seperti mana duri yang berada di dalam kain bulu yang basah, nak tarik tak boleh, maka terkeluar bulu-bulu tak sakit, kering kulit sakit lah. Jauh lebih sakit daripada roh orang beriman. Tak tahu nak kata lah, punya sakit. Terang nak keluar tu sakit lah. Tarik keluar daripada bawah, naik lutut, pinggang, tu sakit ni. Rentak, tarik keluar sampai sini, terbeliak mata dia. Sebab tu orang mati dia akan tengok ni. Orang mati dia akan buka mata, dia akan tengok ni. Sebab apa? Dia duduk ikut roh dia. Malaikat maut akan duduk di kepala. Roh baik ke roh jahat ke, dia akan duduk di sini. Dia akan duduk tahun ni dengan dia. Malaikat maut dia akan tarik tu. Rentak keluar. Habislah tuan. Para pelajar sekalian, bila rentak ni habislah. Macam yang Ustaz cerita tak sah, siapa yang mati dalam keadaan yang tak elok, maka hidup dia semua tak elok. Alam barzakh dia tak elok, mahsyar dia tak elok, atas titian sirat dia pun tak elok. Bila dia nak pergi minum telaga Kausar, dihalau oleh para malaikat, naik atas titian sirat, jatuh, tergelincang masuk dalam neraka. Habis. Malaikat pun bawa dia, bau busuk tak sabuh kat dia, naik langit pertama. Semua orang malaikat langit pertama kata, roh siapa busuk macam bangkai. Dia pun sebut nama kita. Malaikat azab hak iri tak sebut nama kita. Ni roh dia ni. Lalu malaikat minta izin, wahai malaikat penjaga langit pertama, buka pintu. Tak boleh. Pintu langit tidak dibuka. Wala'iyadzubillah. Habis kita. Bila pintu langit tak dibuka, kalau kita ada kenal orang-orang alim, orang soleh, apa semua, kita boleh dapat syafaat. Tapi kalau tak ada siapa kenal kita, Allah ketika itu mengarahkan para malaikat, kembalikan roh dia, lempak turun ke bawah. Lempak, bukan kembali turun elok, lempak. Lalu dihumban roh yang tak elok tak sat. Langit pertama pun tak lepas dah. Dihumban, masuk bawah balik. Masuk bawah balik macam biasalah. Ahli keluarga kita pun dah kafankan kita, mandikan kita, solatkan kita. Masuk dalam alam tu, mereka pun dah berdoa apa semua, pakat tinggal. Kita pun duduk di barzakh. Negeri mana? Negeri hak tempat roh tak elok lah. Gelap. Turun Munkar dan Nakir dengan dua orang ni, turun dengan rupa paras yang mengerikan, besar. Bawa satu penukul mitraqah besi. Yang ni kalau malaikat Munkar sentuh gunung, dia sentuh-sentuh lah, hancur lumat gunung tadi, dia sentuh-sentuh lah.
Lalu duduk depan kita, dibangkitkan roh tadi. Bagi duduk macam tu. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Nabi kata semua roh yang tak elok akan tengok malaikat, dia akan kata, ha? Tak tahu. Ha, tu Nabi sebutlah hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari. Dia akan sebut apa? Dia akan sebut ha. Dalam hadis ni Nabi kata yaqulu ha la adri. Tak tahu dia kata, aku tak tahu. Lalu dihentak dengan malaikat dengan besi tersat. Bam, hancur berkecai. Sambung balik. Hidup balik. Malaikat kata man rabbuka? Aku tanya Tuhan hang siapa? Dia tengok, dia kata ha? Tak tahu. Bam. Macam tu lah. Siksa. Sampailah malaikat maut pi, habis. Bukan habis boleh relax. Dia akan diseret oleh para malaikat lain untuk dibawa dan disiksa mengikut dosa yang dia buat satu sampailah kiamat. Bila kiamat tak selesai lagi, duduk di barzakh pula, duduk di mahsyar pula. Maka perjalanan dia sukar. Nak senang macam mana? Siapan daripada sekarang. Minta dengan Allah selalu, Allahumma khtim li bi husnil khatimah wa la takhtim alayya bi su'il khatimah. Saya sekadar dulu insya-Allah untuk ceramah pada pagi ini. Aku lupa lihada, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.